Ingat, orang yang suka mencerca, menghina, merendah-rendahkan orang, kena minta maaf balik terhadap orang tu. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, dia buat zalim terhadap saudaranya, kemudian kezaliman yang dia buat tu pula dalam bentuk maruah, dia punya kezaliman yang dia buat tu, maka kata Nabi, kalian semua kena falyatahallalhu, kena minta halal balik daripada dia, kena minta dia supaya apa, maafkan ke, ataupun kira settle lah, kena selesaikan sebelum tibanya hari di mana dah tak laku lagi dah dinar dan dirham ke, dolar ke, ringgit Malaysia ke apa, dah tak laku lagi dah di akhirat nanti ni. Jadi kena selesaikan di dunia ni. Mungkin anda pernah dengar ada orang cakap, apa, kita settle di akhirat nanti lah. Oh, kita settle di akhirat. Tak, cara dia cakap kita settle ke akhirat tu macam akhirat tu padang bola apa kot, senang ajak. Kalau dulu kan macam tu, tak puas hati mana, jom kita pergi padang, nak tumbuk lah apa, bukan macam tu. Dia di padang mahsyar akhirat nanti satu suasana keadaan yang sangat menggerunkan, tak semudah yang kita cakapkan. Batu hati-hati, khususnya bagi kita pula yang tengah berpuasa ni. Orang berpuasa bukan sekadar tak makan tak minum. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab. Nabi kata puasa itu bukan sekadar tak makan dan tak minum, ataupun puasa itu bukan sekadar menahan daripada makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Kata baginda Nabi SAW, sungguhnya puasa itu adalah menahan diri daripada cakap yang lalai, cakap yang lara-lara ni semua, merapu benda tak faedah ni semua, dan juga perkara-perkara lucah sama sekali. Ni dalam Ramadan ni ada pula duk mengutuk orang, duk merendahkan orang, caci maki orang. Tak sepatut jadi macam tu. Jangan. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang beriman kalau sifatnya suka mencela, suka melaknat, buruk perangai, mulut kotor, termasuklah suka mencarut. Ingat. Jadi kita minta berlindunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan-perbuatan macam tu. Sebab kes-kes macam tu, kes yang agak berat. Sebab dia kena minta maaf balik terhadap orang yang telah kita zalimi tu. Tak kiralah latar belakang dia siapa, rupa bentuk dia, keturunan dia siapa, ataupun dia ni mungkin daripada kalangan keluarga yang bukanlah keluarga yang berpendapatan tinggi. Macam hari itu heboh sekejap berkaitan tentang golongan B40 direndah-rendahkan, dipandang rendah. Ingat, Islam tak membenarkan kita merendah-rendahkan mana-mana golongan. Tak boleh sama sekali. Sebab yang mulia di sisi Allah bukan kerana dia ni pendapatan isi rumah dia tinggi, bukan kerana dia ni banyak harta, bukan kerana keturunan dia itu sendiri. Kalaupun keturunan dia ulama sekalipun, dia tu punya perangai buruk, tetap tak elok perangai tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkaitan tentang, ini saya nak pesan pada mana-mana di luar sana yang mungkin ada terlanjur bicara, cakap-cakapnya itu ada memburukkan, menghina golongan-golongan yang tidak berpendapatan tinggi sangat, tapi dikutuk, dihina, dipandang rendah semua. Ni kita nak pesankan. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhu bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa
wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, pemberian sedekah itu ialah bagi orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Nampak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa memang ada golongan dalam dunia ini, dia orang fakir, malah dia juga orang yang dia tak mampu nak buat sebagaimana orang lain. Mungkin dia tak mampu nak berniaga, dia tak mampu nak berniaga, jadi kita tak boleh paksa dia kan. Kita tengok dia mungkin pendapatan dia terjejah sejak pada Covid hari tu ni, kemudian kita kata dia berniaga lah, buat bisnes. Lepas tu bila dia cuba nak buat, tak berapa nak jadi. Itulah tu, buat lagi, belajar lagi. Kita nak sebutkan di sini bahawa sebenarnya berniaga ni bukan semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Malah kalau dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala menyebutkan ada orang dia tak mampu untuk nak mengembara dan berniaga ni semua, dia tak mampu nak buat tu. Dia bukan bakat dia, bukan talent dia kat situ. Nak buat macam mana? Kita tak boleh nak paksa dia. Kan? Jadi kita tak boleh nak memandang rendah, kecuali kita kena hormat saja dan kita bagi galakan, bagi sokongan pada dia, dah membadai dah. Sebab dalam masyarakat kita bukan ada golongan yang begitu saja. Ada setengah golongan lagi yang Allah Ta'ala sebut, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhu bisimahum. Ada orang atau ada golongan yang dianggap oleh kebanyakan manusia dan masyarakat bahawa mereka ini golongan kaya. Dia orang ni golongan banyak duit. Padahal mereka ini adalah golongan yang susah sebenarnya. Pun tengah senak juga, tak ada duit. Dia orang ni. Akan tetapi, dia orang ni jenis la yas'alunan nasa ilhafa. Dia orang ni bukan jenis orang yang meminta-minta. Dia bukan jenis meminta punya orang. Tak. Jadi akhirnya orang beranggapan dia pun tak meminta-minta. Dia banyak duit lah tu. Tak juga. Kalau di Malaysia kita ni, kita sebut golongan-golongan yang mana pendapatan isi rumahnya ada yang disebut sebagai T20, ada yang M40 dan ada yang B40. Ada juga macam tu. Jadi kita tak bolehlah kita nak menghina, merendah-rendahkan mereka, tak boleh. Macam contoh kalau orang T20, kalau tak salah saya, orang yang berpendapatan 8,300 lebih dan ke atas. Kalau M40 iaitu pendapatan sekitar 3,800 lebih dan sampai 8,300. Kira-kira lebih kurang begitulah dia punya figure, dia punya jumlah ataupun angka pendapatan isi rumahnya. Namun kalau B40 dia bawah 3,860. Kalau saya ada salah, mohon betul kalau ya. Bawah 3,000 kalau yang B40 ni. Maknanya suami kerja, isteri kerja, gabung dua-dua gaji bawah daripada 3,860 ni. Maka dia B40 lah. Tak kisahlah, ini rezeki Allah Ta'ala bagi masing-masing. Tak boleh kita nak kata, itulah dia tu pemalas dulu, tak mau belajar sungguh-sungguh, dah padan jadi macam tu. Mulut tu jaga sikit. Jangan sekali kita menghina orang. Jangan kita merendah-rendahkan orang. Takut nanti dosa dia tu berpanjangan. Sebab itu, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apa antara amalan-amalan yang kalau sekiranya kita sudah terlanjur dengan dosa-dosa yang kita buat ini, apa amalan yang boleh kita buat? Apa amalan boleh kita buat? Dalam hadis yang begitu banyak sekali, baginda Nabi menyebutkan antara amalan-amalan yang boleh kita nak menjemput pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan apa? Iaitu yang pertama sekali, isbagul wudu alal makarih, iaitu berwudu ketika keadaan yang kamu sendiri pun tak berapa nak suka, kamu sendiri pun tak berapa nak selesa pada waktu itu. Orang yang rajin berwuduk ni, Allah akan bukan sekadar dia ni diampun dosanya, malah diangkat darjatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi keadaan dia macam mana? Antara amalan dia, berwuduk ketika kamu sendiri rasa tak selesa. Contoh macam mana? Dia kalau nak senang faham, orang luar negara lah, musim salji, musim sejuk, lepas tu dia berwuduk waktu tu. Dia punya ketabahan dia,
kemampuan dia untuk nak berwuduk pada waktu itu, itu yang boleh menyebabkan dosa diampun, diangkat darjatnya. Kemudian kalau macam kita di Malaysia ni, mungkin dia wuduk tengah malam, aircon sejuk 16, lepas tu dia berwuduk waktu tu pula. Tu bagus sangat tu. Yang kedua, wa kasratul khuta'u ilal masjid, memperbanyakkan langkah menuju ke rumah Allah. Maksudnya kalau orang tu dia berjalan kaki, tiap langkah dia itu ampun dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Dan begitulah dia. Jadi sepanjang jalan tu Allah ampun dosa dia, angkat darjat dia. Tapi kalau dah nak naik motor, naik kereta, tak apalah. Ada nikmat rezeki kenderaan, guna je lah. Dan tak payahlah fikir macam mana malaikat nak kira ampunan dosa kita. Kalau tayar tu bunga tayar ke, tak payah fikirlah macam tu. Sport rim pusing berapa kali ke, tak payahlah fikir yang tu. Tu kerja Allah Ta'ala nanti. Malaikat nak mencatat semua, kita pula duk kira, biarlah. Jadi memperbanyak, yang penting memperbanyakkan langkah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang jalan ampun dosa, angkat darjat. Lagi wantaziris solah ba'da solah, iaitu tunggu waktu solat selepas daripada solat ni ke solat yang berikutnya. Contoh, mungkin sahabat-sahabat semua selesai solat fardu maghrib, dah selesai solat fardu maghrib, kita kan buka puasa. Contoh kalau bulan Ramadan kan, buka puasa, kita pun solat maghrib. Jadi antara maghrib nak menuju ke isyak tu, kita duduk dalam keadaan kita tunggu menantikan masuknya waktu isyak tu. Maka sepanjang duduk-duduk kita itu, insya-Allah Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita. Sepanjang kita duduk daripada lepas maghrib tadi sampailah ke isyak. Itu contohlah. Mungkin kalau ada yang duduk daripada Zuhur sampai ke Asar terpulang. Tapi biasanya Zuhur Asar ni orang kerja, kebiasaannya lah, kecuali hujung minggu. Jadi itu antara amalannya. Lagi apa lagi? Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang senantiasa menggunung tinggi ni, apa nak dibuat? Iaitu amalannya sering kali membaca. Baca apa? Membaca tasbih kafarah. Membaca tasbih, ya, tasbih kafarah ataupun kafaratul majlis. Kita kan kalau buat mesyuarat, apa meeting, perbincangan ke apa, moleknya bila kita berakhir saja perbincangan kita itu, eloklah akhiri dengan tasbih kafarah. Kerana pada tasbih kafarah tu sendiri ada maksud ataupun ada mengandungi permohonan pengampunan terhadap Allah, memuji-muji, mensucikan Allah, dan akhirnya minta ampun pada Allah Ta'ala atas sebarang yang kita cakap-cakap sepanjang apa nama tu, meeting-meeting tadi tu. Meeting kita kan kadang cakap double-double meaning, gurau-gurau lebih kurang apa tadi tu. Jadi maka dengan tasbih kafarah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ingat lepas pada ni selesai saja meeting ke, habis Ustaz kalau Google Meet lah meeting pakai apa tu Zoom lah apa ni, macam boleh baca sajalah. Sahabat-sahabat semua, bagi mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, meeting kita, jomlah kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baca yang itu. Baca yang tu. Ada yang tambah lagi, baca surah Wal-As pun boleh. Jadi itu cara kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Okey?